Standby korang. Saya dah 37. Sama Oh dah start ah. Oh dah start. Satu ni kelas apa pukul? Korang jom lepas ni kita nak pergi makan mana lebih. Seminggu lepas ni pergi makan mana? Makan kafe ya. Kat kafe. Okey, boleh. Lepas ni kita jumpa dekat kafe balik. Lepas tu kita bolehlah discuss pasal kelas tadi. Kan? Nampak tu susah tu lah. Okey, nanti kita akan siapkan lah. Okey. Sikit lagi yang lastnya. So far siap macam tu. Nanti kita buat macam yang lecturer suruh tadi. Kau buat pendahuluan. Awak buat yang apa Okey lah, kita jumpa nanti. Asal kau tak buat Okey, boleh Dalam pukul 1 nanti kita jumpa pula. Tak apa. Nanti kita set masa petang nanti. Kita jumpa, kita bincang. Ajaklah pukul geng-geng 1 semua. kan? Lambat lagi. Tak apa, nanti kita jumpa pula. Weh, korang pergi ke fakulti lu Nanti kita jumpa sana. Yati, bihun goreng, telur mata 1. Okey. Weh, aku pukul 12. Aku kelas pukul 1 tu tak bawa beg. Tak bawa beg dah habis dah juga kelas ni pun. So nak pergi mana Iwan? Aku dengar kat dalam kampus kita ni ada Selamat Pagi Malaysia. Oh ya ke? Aku teringin nak pergi sebab aku ni ada cita-cita. Lepas kita tahun 3 kan? Serius Lepas tahun 4 nanti, aku nak pergi audition nak jadi pengacara. Agak-agak boleh tak jadi macam Ridwan Mustafa? Wow, hari ni ada Selamat Pagi Malaysia tu. Tu apa kan smart sikit. Patutlah nampak macam ramai sangat tadi orang tim. Oh, kau kena ubah sikit jadi pengacara nanti. Macam tu tak boleh ke? Boleh. Ada potensi. Tapi kan, cakap pasal Selamat Pagi Malaysia ni, weh, aku minat gila Ridwan Mustafa dengan DJ Lee. Diorang ada juga ke hari ni? Patutlah, tak boleh ni. Kita kena pergilah. Kita kena pergi, kita kena jumpa, kita kena ambil ilmu daripada diorang. Kita pergi audition, kita jadi pengacara Selamat Pagi Malaysia. Boleh, tapi kalau nak pergi... Tu dah nak start. Dia dekat Teniak rasanya. Jom lah. Takut dah ada audition kau apa ke? Jom dulu. Selamat. Selamat pagi Malaysia. Sabar budak roh. Siaplah kau adik kakak kampung tu. Hong kawe budak kelas kawe benamuk awe jemput singgah cepat kawe hati orang comel-comel tepat persis ne jalan makin sedap pagi malam. Jalan tok jeng, tok susah kalau hilir nak royak. Negeri Patah Timur Jajah hanya ada 10 tempat kawe kota baru budak-budak memang juru weh. Puah-puah tebik bandar kita teriak pasirah dari PCB sampai Gomuse. Kita gomo ewa mule ewa diraju 3. Kita main gasing ewa mule diraju 3. Pediki barak bergendera bandar ubi memang tak relay Melayu kita so kita seri. Orang yang tes smart tino comel hotel. Kawe budak kota baru tapi ramah hotel. Kita hidup ambil mampu jangan pecah kita gomo. Weh hot ni lagu Kelantan Timur Saleh Patah Timur. Pagi kereta bawa basah cucuk kuoh makan roti tak ada ilmu sampai besar jadi bekal sebelum mati. Tepi sawah jumpa katuk buat ngupek ikan puyuh. Terima kasih adik kakak anak Kelantan. I love you.
persembahan daripada kumpulan Lestari Warisan Liwaris daripada Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih banyak-banyak kepada penari-penari kita. Kita baru nak masuk macam ni. Boleh. Tapi kita dekat tepi tadi. Kita dah macam ni saja. Macam ni. Saya sukalah semangat diorang dengan penuh dengan senyuman, penuh keceriaan bagi. Tadi ada orang nak jadi macam kita lah, Nawa. Oh, ya ke? Student UMK. Katanya tadi ada orang minat dekat Ridwan dengan DJ. Dengan menawan sekali. Okey, kami berada di Universiti Malaysia Kelantan pada hari ini. Ini adalah lokasi yang ke-37. Betul. Sempena dengan SPM yang ke-40 tahun. Semalam kita berada di Tok Bali. Betul. Dan dekat jadi sana, macam nelayan saya. Memang sangat menarik. Macam-macam aktiviti yang kita lakukan semalam kan? Betul. Kalau semalam kita menikmati keindahan pantai Besikan Bayu dan juga kita mengetengahkan berkenaan keunikan pasar nelayan, tapi hari ini cukup istimewa, kita berlatar belakangkan Teniat namanya yang terletak di Universiti Malaysia Kelantan Bacok ini, dan pastinya kita nak war-warkan kepada penonton hari ini apa antara peranan yang dibawakan oleh UMK sebagai pusat usahawanan terkemuka di Malaysia. Dan kita sangat berbesar hati, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan Datuk Naib Chancellor untuk kita bercakap berkenaan dengan Universiti Malaysia Kelantan dari segi sejarah penubuhan, visi dan juga misi, dan juga kita nak melihat jugalah Belanjawan 2025 baru saja dibentangkan dan juga peruntukan telah pun diberikan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Bagaimanakah Universiti Malaysia Kelantan melihat perkara ini dalam membangunkan lagi potensi-potensi yang ada pada pelajar-pelajar bersama dengan kami tadi dalam Universiti Malaysia Kelantan. Dan sebenarnya hari ini kita juga akan bawakanlah usahawan daripada UMK ini sendiri. Saya dengar dia buat sale juta-juta. Memang. Insok untuk wanita. Betul, usahawan berjaya lah. Sambil-sambil belajar boleh juga menjadi usahawan. Kita namakan sebagai keberhasilan graduan daripada UMK ini. Rata-rata mereka menjadi usahawan yang berjaya memberi inspirasi kepada masyarakat. Dan selain itu, selain kita bercakap berkenaan keusahawanan, hari ini kita ada memasak. Kita ada craft tangan. Betul. Kita ada apa lagi? Kita ada macam-macam lagi sebenarnya. Kita ada juga tarian. Tarian. Kumpulan Riwaris nanti akan memberikan persembahan kepada anda, dan juga selain itu banyak lagi yang akan kami isi dalam Selamat Pagi Malaysia di lokasi yang ke-37. Kita berehat seketika, nak cakap panjang, 2 jam memang tak cukup. Kita ada tetamu-tetamu yang akan bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Jumpa kejap lagi. Mari. Nak royak bui kau orang Kelantan, weh. Selamat Pagi Malaysia, aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru yolo. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. Universiti Malaysia Kelantan ialah sebuah universiti berteraskan keusahawanan. Kami membawakan aspirasi kerajaan yang inginkan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi berjiwa usahawan. Selaras dengan penubuhannya, UMK telah mengorak langkah ke hadapan menerusi penubuhan pusat penyelidikan dan keusahawanan yang berimpak tinggi dengan membangunkan pusat kecemerlangan penyelidikan dan inkubator keusahawanan merentasi semua bidang sains dan teknologi, sains sosial dan kemanusiaan, kesenian serta kerjasama strategik. Dan kini, UMK direkodkan berada di kedudukan 1501 daripada 2092 institusi terbaik di dunia seperti yang telah diumumkan oleh Times Higher Education THE World University Rankings 2025 di University of Manchester, UK baru-baru ini. Penekanan penjanaan ekonomi ini diperkukuhkan dengan penumbuhan Gold Rare Earth and Material Technopreneurship Centre Grade, UMK's Tropical Rainforest Research Centre TRACE, Institusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, UMK Research Academy Aura,
Pusat Pemikiran Keamanan dan Kesejahteraan Insan Pemikir dan Ignite Venture Lab IVL. GREAT adalah sebuah pusat perkhidmatan bagi menjalankan analisis emas dan logam bumi yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat di bawah Kerajaan Negeri Kelantan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bahan mineral dan lain-lain di negeri ini. TRACE pula adalah usaha melestarikan alam sekitar menerusi projek kerjasama UMK dan Yayasan Pulau Banding dan Kumpulan MK untuk menggalakkan kajian serta keterlibatan menyeluruh dalam pengurusan kompleks hutan hujan belum Temenggur. Jalinan kerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal telah memperkasakan UMK dalam pelbagai sudut yang membawa kepada kejayaan program mobiliti serta perkongsian ilmu bagi memperkukuhkan nilai keantarabangsaan dalam kalangan mahasiswa. Selain itu juga, universiti berperanan penting dalam membentuk individu yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan industri. Terdapat pelbagai program menarik yang ditawarkan di universiti yang bertujuan untuk membangunkan potensi pelajar dan mempersiapkan mereka menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Salah satu program yang semakin popular adalah program keusahawanan. Melalui program ini, pelajar diberikan peluang untuk belajar mengenai asas perniagaan, pemasaran dan pengurusan kewangan. Mereka juga dilatih untuk mengembangkan idea perniagaan dan melaksanakan projek secara praktikal dengan bimbingan daripada pensyarah dan usahawan berpengalaman. Pelajar juga dapat memahami seluk-beluk dunia perniagaan dan berani menceburi bidang keusahawanan. Kami di UMK percaya dengan kehadiran kami akan memberikan gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya, teras kami keusahawanan akan menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Keindahan Universiti Malaysia Kelantan yang anda dapat saksikan di sini adalah Teniat. Teniat ini kalau dapat saya kongsikan kepada anda semua adalah satu kompleks. Kalau kami lihat sebagai kompleks kebudayaan yang dibina pada tahun 2012 dan siap pada tahun 2013. Hasil usaha tetamu kita pada hari ini yang akan bercakap berkenaan dengan sejarah penubuhan, visi, misi dan juga kita dapat juga pandangan tetamu kita pada hari ini berkenaan dengan Belanjawan 2025. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Razali bin Cik Razak yang mana merupakan Naib Chancellor UMK untuk bacot ni lah. Terima kasih sudi hadir hari ini. Ya, terima kasih Liz dan Ridwan kerana menjemput saya. Cantik tempat ni, Datuk. Alhamdulillah. Saya faham Datuk yang orang kata initiate memulakan usaha bersama-sama dengan Datuk Naib Chancellor yang kedua. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Radwan Cik Ros. Okey, Datuk, kita boleh mulakanlah sedikit tentang sejarah penubuhan. Saya difahami ini kampus utama di Bacok, ada lagi di Jeli dan juga ada di Pekalan Cepa. Boleh panjangkan lagi, Datuk, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih RTM kerana menjemput saya bersama-sama pada pagi ini dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Jadi UMK ini sebenarnya ditubuhkan daripada idea yang amat berhormat Tun Abdullah Badawi, mantan Perdana Menteri kita, pada tahun 2006 dan dibincangkan dalam pembentangan rancangan Malaysia yang ke-9 pada 31 Mac 2006. Kemudian diluluskan oleh Jemaah Menteri dalam mesyuarat Kabinet pada tanggal 14 Jun 2006. Kemudian diwartakan Universiti Malaysia Kelantan ini diwartakan pada 1 September 2006. Jadi pada 1 September yang lepas kita menyambut ulang tahun yang ke-18. Jadi Universiti Malaysia Kelantan ini dia adalah merupakan universiti awam yang ke-19 dan beza dengan universiti awam yang baru ialah hanya sebulan lebih. Tetapi kita adalah merupakan universiti awam yang ditubuhkan daripada dalam bahasa Inggeris from zero to becoming a hero. Berbanding dengan universiti awam yang ke-20 itu asalnya daripada maktab tentera. Jadi kita ada 3 kampus seperti mana Rizwan beritahu tadi. Ini adalah merupakan kampus utama kita UMK Bacok seluas 779 ekar. Kemudian kita ada kampus sains di Jeli
kita panggil campus science. Di situ kita ada lebih kurang 279 ekar, dan yang di awal kita penubuhan kita berada di kampus kota. Kalau anda turun daripada lapangan terbang tu lebih kurang 5 minit saja daripada lapangan terbang. Itu adalah merupakan kampus kota yang lebih kurang 25 ekar yang kita beli bangunan rumah kedai, dan kita beli asrama pada tahun 2013. Jadi sekarang pelajar kita, kalau boleh saya sharekan, adalah merupakan lebih kurang semuanya, kalau anda pelajar undergraduate, lebih kurang 12,263 orang. Terdiri termasuk juga pelajar antarabangsa lah yang sekarang sedang meningkat naik. Kerana kita juga telah tersenarai seperti mana diiklankan tadi, kita telah tersenarai sebagai 1,501 terbaik di dunia daripada senarai 2092 yang tersenarai di dunia. Jadi sebagai sebuah universiti yang baru, kalau boleh saya katakan, 18 tahun, dengan pencapaian 1,501 dunia, itulah pencapaian amat baik sekali lah. Dan kita jangka pada November nanti akan keluar satu lagi penarafan daripada QS ranking, dan di situ kita akan dapat lihat berlaku kenaikan yang baiklah pada UMK ini. Itu adalah jumlahnya. Dan Datuk, kalau nak dikirakan siswazah ataupun pelajar-pelajar di sini, kita tahu dia punya kebolehan itu sendirilah. Dan mungkin Datuk boleh jelaskan jugalah kepada penonton kita berkenaan dengan selain daripada pengajian ijazah sarjana muda, mungkin ada program sarjana ataupun bidang falsafah yang mana ditawarkan khusus di UMK ini sendiri. Untuk pengetahuan Liz dan Ridwan, kita ada juga pelajar pasca siswazah. Seperti mana saya beritahu tadi, ialah kita ada pelajar pengajian prasiswazah kita panggil, ataupun dalam bahasa Inggeris undergraduates. Kita ada tadi 12,263. Kita ada pelajar siswazah terdiri seramai 934 orang sekarang ini. Satu pencapaian yang kita rasa, dan kita sudah mempunyai pelajar pasca siswazah daripada internasional. Lebih kurang 130 orang daripada pelajar negara China, diikuti oleh Indonesia dan negara-negara di Afrika. Jadi dengan kata lain, di UMK ini bukan hanya menawarkan khusus prasiswazah saja, tetapi diikuti juga oleh pasca siswazah. Dan bilangan pelajar pasca siswazah ini semakin hari, semakin tahun, setiap tahun semakin meningkat naik, sebab akibat daripada bila kita memasuki penarafan bertaraf dunia ini, ia adalah merupakan satu jalur ataupun laluan untuk kita dari segi pemasarannya, bahawa ini adalah merupakan universiti yang terbaik di dunia. Jadi dengan itu kita mendapat begitu sambutan yang baik, terutama daripada pelajar negeri China. Dan saya akan ke China pada minggu harapan. Salah satu misi UMK-nya di Yunnan Minzu University di Kunming, China, untuk mendapatkan pelajar antarabangsa. Saya dijemput untuk membicarakan tentang usaha sama di antara dua negara, universiti di Malaysia dan universiti di China. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara kita memasarkan UMK di mata dunia. Datuk ada sebut berkenaan dengan 3 kampus tadi, di Pachok, di Jeli dan juga di Pekalan Chepul. Kalau Datuk boleh jelaskan apakah fokus pengajian di setiap kampus tersebut? Saya difahamkan di sini lebih kepada seni dan juga warisan. Betul. Kalau boleh saya kongsikan, kita oleh kerana Universiti Malaysia Kelantan ni, kita punya visi dan misi ialah untuk melahirkan graduan berketerampilan yang mempunyai pendidikan keusahawanan. Iaitu maksud keterampilan mempunyai pendidikan keusahawanan inilah untuk memastikan semua pelajar di bawah 10 fakulti mesti mengambil mata pelajaran atau kursus keusahawanan. Sebab contohnya kalau kita ada veterina berbandingkan universiti yang lain, kita ada veterina, kita mengharapkan doktor veterina ataupun dalam bahasa Kelantan dipanggil doktor nater. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka akan keluar bukan menjadi doktor haiwan ataupun doktor nater saja, tetapi mereka menjadi usahawan. Ada klinik sendiri. Ada klinik tersendiri. Itu adalah kalau kita lihat prestasi pelajar kita, hampir 80% doktor-doktor haiwan kita mempunyai klinik sendiri. Bahawa kita telah menerapkan 12 mata kredit pelajaran itu di peringkat universiti, dan ini menyebabkan mereka memikirkan bahawa melebihi daripada makan gaji. Maksudnya setiap pelajar wajib ambil 12 kredit. Ya, 12 kredit. Berasaskan keusahawanan. Keusahawanan saja. Sebab itu UMK dikenali sebagai universiti entrepreneur university keusahawanan, dan sebab itu tagline ataupun motto kita adalah keusahawanan adalah trust kami. Entrepreneurship is our trust. Jadi itu bezanya.
Jadi 3 fakulti yang kita ada ini adalah kita bermula daripada pelajar yang paling ramai lah, iaitu kampus kota. Kita ada keusahawanan dan perniagaan, hospitality dan pelancongan, sains data dan komputeran, dan yang saya sebut tadi adalah perubatan veterina. Sementara kampus Bacok ni kita kenali sebagai kampus seni dan warisan, di mana kita ada fakulti teknologi kreatif dan warisan, fakulti seni bina, dan juga yang terkini kita ada adalah fakulti seni bina dan akustik, architecture. Tetapi kita masukkan elemen akustik bunyi sikit supaya dia juga belajar bidang akustik itu. Dan fakulti sains di Jeli ataupun kita panggil applied science, di situ kita ada 3 fakulti utama, fakulti sains bumi, fakulti industri asas tani, dan yang baru kita fakulti bioteknologi dan kejuruteraan. Jadi di sini kalau kita lihat setiap kampus itu kita letakkan pengkhususan supaya dia menumpul bidang tumpuan teras pengajian, tetapi kesemua 10 ini mesti mengambil keusahawanan sebagai subjek, sebab kita mengharapkan dia adalah bukan job seeker mencari pekerjaan, tetapi dia adalah job creator, iaitu membina pekerjaan itu, mengambil staf-staf di bawah mereka di situ. Jadi kalau kita lihat kita mempunyai paling ramai sekali dalam Malaysia universiti awam yang daripada Universiti Malaysia Kelantan, mereka sudah mula menubuhkan syarikat untuk start bermula sebagai bisnes. Jadi kalau kita lihat kelebihan kita adalah kita nak memastikan mereka menjadi seorang usahawan, dan itu adalah merupakan surat lahir Universiti Malaysia Kelantan ini adalah idea daripada pihak kerajaan, Kementerian Pendidikan Tinggi adalah untuk menjadi sebuah universiti keusahawanan, kalau boleh saya kongsikan. Dan kalau kita kirakan Datuk, sekarang ni ramai student ataupun pelajar yang tak nak menyambung pengajian. Bagaimana pula bagi pandangan Datuk sendiri? Okey, pada pandangan saya dalam perbicaraan saya ketika pelajar baharu masuk baru ni, minggu 3M, iaitu Minggu Mesra Pelajar, saya menyatakan bahawa untuk kenapa pelajar-pelajar peringkat SPM tidak mahu menyambung pengajian, kerana mereka memikirkan bahawa untuk menjadi seorang content creator, untuk famous dalam media sosial. Tetapi saya tunjukkan beberapa contoh di mana pentingnya ilmu di situ. Saya memberi contoh beberapa orang usahawan yang berjaya, orang Kelantan juga, ada kilang di Kalajepa yang dalam 1 minit pun sudah mencapai berjutaan viewers. Dan dia adalah merupakan seorang engineer sebelum dia menjadi seorang usahawan. Dan yang terbaru saya kodkan adalah, kalau dengan izin, pelajar daripada UC Teknologi Petronas yang mendapat anugerah The Best Content Creator baru ni. Dia juga adalah terdiri dari mempunyai ijazah dan menghasilkan kreator yang konten yang begitu menarik sekali. Jadi saya tunjukkan bahawa di situ adalah mesti ada ilmu dan digabungkan ketika pengajian ini untuk anda menjadi seorang Insta famous dan sebagainya. Kalau tanpa ilmu anda tidak boleh bertahan lama, mengharapkan nama-nama yang glamour saja untuk bertahankan. Datuk, pembangunan universiti, pembangunan pelajar ini dia tidak akan lengkap tanpa kalau kita melihat peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, terutamanya kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Tahun lepas kerajaan memperuntukkan 16.3 bilion, tapi tahun ini untuk tahun 2025 kerajaan memperuntukkan 18 bilion. Maksudnya ada banyak lebihan dan juga bajet yang diberikan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Apa pandangan Datuk berdasarkan perkara ini kalau kita melihat dari aspek pembangunan universiti itu sendiri dan juga pembangunan pelajar itu sendiri? Okey, jadi kita menyambut baik sebenarnya pembentangan bajet di bawah tema membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi. Di situ bila kita melihat menonton dalam televisyen ini, beritahu melalui RTM bahawa kenaikan perbelanjaan bajet yang diuntukkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi daripada RM ringgit Malaysia 16.3 bilion 2024 kepada 18.1 bilion 2025, semua naik Chancellor senyum. Sebab dengan kenaikan bajet ini, dengan automatiknya dia akan meningkatkan kenaikan peruntukan wang mengurus ataupun dalam bahasa Inggeris OE, Operating Expenses, kepada semua universiti. Dan alhamdulillah Universiti Malaysia Kelantan mendapat kenaikan
belanja mengurus sebanyak 18.4%. Jadi ini satu yang kegembiraan yang kita telah insya-Allah kecapi, dan kita merasakan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Kewangan yang setuju memberi peruntukan yang lebih kepada pihak universiti awam, kerana dengan ini dapat membantu universiti untuk mengurus dengan lebih baik, dan terutamanya kepada para pelajar kita yang kalau kita lihat dapat mencapai fasiliti-fasiliti yang terbaik, bukan hanya teniat yang seperti kita ideakan dengan kesan seni warisan Melayu Kelantan. Dan untuk bajet juga yang sebenarnya yang mungkin ramai yang tidak sedari adalah kalau saya gunakan perkataan rasionalisasi subsidi kepada golongan T15 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu sebenarnya kalau boleh saya share Ridwan dan Luis, yuran yang dikenakan oleh si awam adalah merupakan yuran 90% subsidi daripada pihak kerajaan. 90%? Ya, 90%. Jadi pelajar hanya perlu bayar hanya 10% saja sebenarnya. Jadi bermaksud penyasaran subsidi ataupun dalam kata lain rasionalisasi subsidi lah, untuk memastikan mereka yang daripada golongan pendapatan T15 ke atas itu bukan tidak dapat bersubsidi, tetapi dikurangkan sedikit subsidi tersebut supaya kewangan yang kita perolehi daripada pengurangan subsidi daripada golongan T15 ini seperti dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat kita salurkan untuk meningkatkan fasilitis pengajaran dan pendidikan, dapat meningkatkan fasilitis kepada pelajar. Dan untuk pengetahuan Wan, kalau saya boleh share di UMK ini, golongan yang T15-nya hanyalah 6.7% saja. Sebenarnya di Universiti Awam ni kebanyakannya adalah dalam golongan D40. Kalau kita boleh share ialah macam di UMK, pelajar yang di bawah B40 adalah 75%, 9,465 orang. Jadi tugas sebagai Naib Chancellor ini adalah berat untuk memikirkan bagaimana kita nak beri servis perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar ini, bukan hanya golongan T20 ataupun T50, tetapi terutamanya kepada B40. Dan kita kena percaya pendidikan itu untuk semua, akses pendidikan itu perlu sampai kepada semua masyarakat. Ya. Kalau masa kita ada, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, semua terima kasih banyak. Kalau ada masa lagi kita akan panjangkan lagi, Datuk. Jadi saya ingin mengucapkan, Datuk kena jemput lagi kami datang ke sini. tak ada masalah. Saya pun amat berterima kasih kerana bila RTM memilih UC Malaysia Kelantan, kampus Bacok yang indah ini, kerana dalam masa yang sama mempromosikan kampus kami yang ini. Thank you Wan dan Liz, dan terima kasih RTM. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Seterusnya ini satu bingkisan yang mana yang ini disediakan oleh kawan saya juga, Nur Alia Ramli. Kita nak tengok Alia pandai ke tak mencanting batik itu sebenarnya. Oh, Alia dia kena canting sendiri. Kita tengok dia canting ke apa. Apa kata kita saksikan bingkisan ini? Selain terkenal dengan makanan yang enak dan unik, Kelantan turut sinonim dengan batik canting. Boleh dikatakan setiap sudut negeri ini pasti senang untuk menemui perusahaan batik canting sekaligus memberi pelbagai pilihan kepada penggemarnya. Seni cantingan batik yang ada di Kelantan mempunyai nilai dan perbezaan yang tersendiri berbanding negeri lain, menunjukkan satu hasil kerja tangan yang bermutu dan kreatif. Perbezaan tersebut dapat dilihat menerusi rekaan corak seperti perletakan bunga dan penggunaan warna pada kain. Pengusaha batik canting Mat Kamal Abdullah yang telah lebih 35 tahun mengusahakan perniagaan itu berkata, kebiasaannya batik yang dihasilkan menggunakan warna yang lebih lembut dan tidak terang. Katanya, walaupun dengan kehadiran pelbagai teknik batik alternatif yang lain, industri batik canting di negeri ini masih terus berkembang. Permintaan batik canting masih lagi tinggi. Dia mempunyai satu pengguna yang tersendiri, golongan yang tersendiri,
terutama dari pihak atasan VIP, dia berminat pada batik canting sebab dia berbeza. Satu-satu desain itu tak sama, tak serupa. Dia berbeza dari segi desainnya, warnanya. Itulah dikatakan eksklusif. Menggunakan jenama Mas Kamal Batik dan Trading, beliau mengakui industri batik canting juga tidak terlepas dari berdepan dengan cabaran. Pertama cabarannya, kita kekurangan tenaga kerja yang mahir ataupun separuh mahir. Yang sekarang ni anak-anak muda pun tak berminat sangat dengan perusahaan batik. Dan persaingan yang dari segi jualan adalah persaingan dari segi batik tiruan yang dibuat dengan mesin 100%. Penghasilan batik secara tradisional masih dikekalkan dengan menggunakan tenaga manusia pada setiap proses, bermula dengan proses mencanting iaitu melukis corak, kemudian mewarna, mematikan warna dan menjemur batik kerana mahu mengekalkan dan mempertahankan tradisi itu. Bagi Saiful Nizam Ismail yang sudah 30 tahun berkhidmat sebagai pencanting batik di syarikat tersebut berkata, daya kreativiti yang tinggi merupakan perkara utama perlu ada pada pencanting batik bagi menghasilkan rekaan yang berbeza pada setiap helai kain. Kemahiran untuk pencanting batik ni yang pentingnya ialah idea kita untuk kita membuat satu desain atas kain putih ni. Lukisan ya. Corak Kelantan kita berbeza dengan di luar. Corak Kelantan kita bentuk apa ni? Alah tapak sirih kayak bentuk desain klasik itu ya. Tapi corak luar ni dia bentuk geometri. Dia tak payah nak untuk betul-betul bagi kita macam ni. Cik lukis ni. Warisan seni cantingan batik yang ada di Kelantan ini perlu dipelihara agar tidak lapuk di zaman. Bagi pengusaha batik muda dan juga merupakan menantu Mat Kamal, Zulfaris Syaril Zaizul Syarham berkata, tradisi penghasilan batik menggunakan lukisan tangan ini perlu dikekalkan legasinya agar ia terus kekal relevan dengan peredaran masa. Untuk anak-anak muda yang dah terlibat dengan maksudnya ada family ke, ada orang-orang terdekat yang buat batik, teruslah belajar, teruslah mencari ilmu mengenai batik sebab batik ini merupakan tradisi yang perlu kita kekalkan untuk memastikan batik negeri Kelantan, batik canting ni ada sepanjang inilah, maksudnya anak cucu kita pun boleh mengenali batik tu. Dijual dengan harga RM450 hingga mencecah RM1,000, batik canting bukan sahaja diminati oleh penduduk tempatan, malah turut mendapat permintaan sehingga ke Brunei. Nur Alia Ramli, Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Alia atas bingkisan itu tadi. Jadi seperti biasa, kalau kita ke sesuatu lokasi, kita akan mengenal budaya melalui masakan dan juga makanannya. Hari ini ada dua resipi yang akan kami tunjukkan kepada anda kalau ke Kelantan. Siapa yang tidak tahu tentang nasi tupai ataupun nasi tumpang hari ini dan juga kuih kato. Ada dua resipi bersama dengan saya pada hari ini. Ada dua chef yang juga merupakan pensyarah kepada pelajar di Universiti Malaysia Kelantan. Di sebelah kanan saya, Encik Muhammad Syakir Zainul Azman. Ya? Zainul Zaman. Okay. Dan juga di sebelah kiri saya, Dr. Nur Ida Fatihah Cik Saiful Nizam. Okey. Chef akan menunjukkan kuih kato dan juga chef akan menunjukkan nasi tupai. Okey, kita mulakan dengan nasi tupai dahululah. Okey, boleh. Hari ini kita nak masak dia panjang lamanya. Ya, betul. Proses nak masak dia panjang. Okey, mungkin chef boleh ceritakan dahululah proses memasak nasi tu. Dan juga saya agak tertarik apabila kita makan nasi tumpang, nasi dia lembek sikit. Ya, betul. Okey, so pertama bila kita nak buat nasi tumpang ni, yang pertama kita kena tahu kita kena buat dia sehari awal. Sebab kebiasaannya nasi tumpang ni kita akan makan pada waktu pagi. So, sesiapa yang buat nasi tumpang ni kebiasaan dia orang panggil dia burung hantu lah. Burung hantu. Dia kena berjaga daripada petang sampailah malam. Sebab lauk dia banyak ah. Lauk dia banyak. Cuma asas lauk dia biasanya kita akan gunakan udang dengan telur, ada serunding. Serunding. Kalau yang ni ikan?
Ini macam optional ataupun kita panggil sebagai tambahan lah kalau kita nak tambah dia punya tu. Dari segi budaya, dari segi faktanya, yang wajibnya memang udang dengan telur lah. Yang wajibnya first thing first memang kita kena ada nasi dia tu lah. Nasi, lepas tu udang bersama telur digaul and then serunding. Dengan serunding itu. Ya, memang. betul. Dan nasi ini memang dimasak memang begini intention dia. Ya, betul. Memang intention dia sebab kalau kita tengok pada sejarah dia dulu kan, orang buat ni sebab untuk pekerja-pekerja nelayan apa semua. So, isteri-isteri ni dia come out dengan satu masakan yang supaya dia boleh memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Dan kalau kita pergi ke kedai kan, ada banyak nasi tumpang yang murah sikit, yang mahal sikit, dia berdasarkan berapa jenis lauk. Berapa minimum, berapa maksimum lauk yang ada dalam nasi tumpang? Nasi tumpang kebiasaannya dia mesti yang kena ada macam saya sebut tadi lah. Sambil-sambil tu bolehlah cuba kita nak tunjukkan bungkus nasinya. So sambil-sambil tu ataupun pembantu chef boleh tunjukkan, chef boleh bercerita. Alright. So kebiasaannya nasi ni dia mesti kena ada basic dia nasi, udang, telur dengan serunding. Contoh kalau ada menu-menu lain tambahan dia boleh paling maksimum 4 menu yang kena ada dalam nasi tumpang. Okey, kita biarkan pembantu chef akan memasukkan. Itu cari-cari. Daun kelapa ni ada jenis-jenis daun kelapa. Pisang. Daun pisang. Maaf. Okey, ada jenis-jenis daun pisang ni yang sesuai kan. Kalau untuk bila kita nak buat kita punya nasi tumpang ni, daun pisang yang paling sesuai untuk kita guna orang Kelantan panggil pisang galo. Pisang galo. Tapi dalam bahasa mudah dia, kalau tak silap saya lah, bahasa mudah dia kita nak pisang benggala. Pisang benggala sebab ya, betul. Daun dia lembut sebab sedikit. Tekstur bukan sebab tekstur daun itu yang quite macam keras sedikit supaya easy untuk kita nak gulungkan dia tu, jadikan dia sebagai kelongsong. Dia boleh kelongsong lah dalam bentuk kun. Okey, kita cuba masukkan sekarang? Boleh, boleh. Saya dapatkan satu. Okey, terima kasih. So yang pertama kita ambilkan nasi dia dahulu sebagai base bawah dia. Make sure bila kita nak masukkan, kita masukkan satu sudu. Okey, kita masukkan satu sudu. Kita tekan. Okey, bila kita dah masukkan tu, kita akan tekap dia sampai kat bawah. Okey. So kita akan tekap dia sampai ke bawah, so jangan risau. Maksudnya dia tak perlulah tunjuk tak perlulah nasi sampai ke bawah semua. Kita akan tekan dia sampai dia turun ke bawah. Okey, once kita dah rasa padat dekat bawah ni. Okey. Sikit je chef. Kita tambah sikit lagi nasi boleh? Tak, dia satu sudu satu sudu je. Sebab satu sudu nasi, kita akan letak lagi serunding, lepas tu kita akan letak lagi nasi, kita akan letak lagi. Okey, letak dulu. Kita letak dulu. Okey, kita dah letak ni, and kita akan letakkan kita punya serunding dahulu. Serunding dahulu. Ya. Kita letak satu sudu juga, kita letak kat bawah. Dan kita letak ni sama juga. Okey, so kita tunjukkan kamera sikit. Okey, kita boleh masukkan dekat dalam ni. Nampak? Okey. Once kita dah masukkan serunding, kita akan letak balik nasi dia. Satu sudu juga. Okey, sudu kedua ni besar sikit. Dia depend atas kita kan. Atas kita. Atas tokek lah kan. Ya, betul. So kita tekan sedikit supaya dia mampat dekat bawah, and then at the same time kita repeat balik metode yang sama. Tolak dia ke bawah. Tolak ke bawah, lepas tu lauk kedua terus masukkan chef. Nanti kita tunjuk yang dah siap. Okey, boleh? Okey. Lepas tu kita akan masukkan yang kemudian kita masukkan udang. Kalau Wan perasan semua lauk-lauk dia pun kita tengok dalam keadaan kering. Right? Sebab sama juga dia punya tu sebab kita nak telur. Kita nak prolong dia punya chef life ni lah. Ataupun memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Berapa lama boleh tahan ni? Berapa lama boleh tahan? Kebiasaannya contoh kalau based on apa yang saya belajar sebelum ni, bila kita buat malam, bila kita bungkus pukul 12 malam kan, kebiasaannya sampai pukul 12 tengah hari dia boleh boleh makan lagi lah. Maksudnya peniaga tu start buat pukul 12 tengah malam tu? Start buat pukul 8 malam. Nak masak nasi apa semua. Maksudnya kami pergi beli pagi tu dah pukul 8 malam tu dah sedia. Ya, betul. Okey, masukkan yang tu pula. Okey. Tak, kita masukkan yang ini saja dulu, and then kita masukkan kita punya nasi last. Ini untuk basic kita buat yang asas kepada yang tu. Kalau kita nak buat 7-8 lauk, makan masa setengah jam ni habislah buat pergi Malaysia kita ni. Okey, so kita mampatkan last kali baru kita mampatkan. Minta maaf. Kita mampatkan, and then kita tutup dia. Kita semakan dengan lidi. Ada certain yang dia akan lidi, and then ada certain lagi dia akan tunjuk cara dia menggunakan lutut. Sebab dia nak dapatkan ni kan. Ni. Ya, betul. Nak dapatkan lekuk dia. Ya, betul. So nak selamat kita gunakan kita punya lidi lah dulu sementara, right? So kita akan cocok sini, kita akan cocok dekat sini lah hujung dia ni. Okey, so kita dah siap nasi tumpang kita yang sama. Nasi tumpang. Ini yang dah siap lah. Yang itu kita punya end product nasi tumpang yang dah siap. Okey. Terima kasih banyak-banyak chef.
Dan atas nasi tumpang ni ada kuih gato. Betul. Okey, sekarang kita bersama dengan Chef Ida pula untuk mengajar kita untuk menghasilkan kuih gato. Ada 2 jenis kat sini, Chef. Ada warna hijau satu, ada warna putih satu. Apa bahan-bahan asas? Dan Chef boleh mungkin tunjukkan step by step. Silakan, Chef. Tak sempurna rasanya kalau datang Kelantan tak makan benda manis kan? Betul. So orang Kelantan orang Kelantan mana manis? Betul. Okey. So kat sini kita ada tepung pulut dah dicampurkan dengan tepung gandum. Kita ada gula, kita ada minyak, kita ada air gambir dan kita ada sebut penang air gambir. Air gambir. Okey, kalau kita tengokkan kepada sejarahnya, memang di asalnya dibuat daripada air gambir. Gambir tu yang kita tahu gambir daripada Sarawak tu apa gambir apa ni? Gambir yang kita makan dengan sirih tu. Okey, gambir. Air gambir tu kita perlu rendamkan dulu dan ambilkan air dia sahaja. Okey. Sekarang kita kena campurkan ke semua bahan kecuali minyak. Kita teruskan buat demo lah. Kita masukkan tepung dulu. Okey. Air. Bantu, Chef. Alright, kita ada gula. Masukkan gula. Masukkan gula. Kalau saya lihat di sini dia lebih kurang macam kalau dekat selatan kuih lopes. Ada perbezaan ke? Sama ke? Tak, dia lebih kurang sama. Waktu makannya pun waktu pagilah biasanya. Tapi macam kita tahu kuih gato ni dia sebenarnya dah dilupakan kerana sebab orang dah start kepada makanan baru dah. Okey, tapi biasanya dulu kita makan pada waktu kerailah kenduri, waktu perayaan. So sekarang kita perlu inovasikan balik supaya dia tidak lapuk di hujan dan tak lekang di panas lah. Dan saya nampak ada beras pulut yang telah digoreng di sana. Apa fungsi dia? Disangai. Okey, ni beras pulut yang disangai ni dia sebagai hiasan atas kuih gato yang dah siap supaya bila kita makan tu kita bukan rasa sekadar chewy. Dia tetap akan rasa macam ada satu tekstur lain supaya dia menambahkan rasa untuk kita makan inilah tak muak lah rasanya. Okey, sekarang bila kita dah campur. Kita dah campur semua, so dia akan jadi doh yang dah. Bila maksudnya campur sekali dengan kita campurkan, kita tunjukkan. Okey, campurkan terus. Ini air gambir. Air gambir. Ini air apa? Ini minyak yang kita akan campurkan pada loyang lah. Okey. Ini air kapur. Air kapur. So apa yang menjadikan apa fungsi macam air gambir, kapur? Gambir dan kapur ni adalah gambir ni adalah pewarna. Pada waktu dulu kita gunakan gambir ni sebagai pewarna. Kalau kita tengok pada zaman dahulu warnanya macam coklat sikitlah. Disebabkan oleh reaction antara air kapur dan air gambir ni. Okey. So kita akan gaulkan dia sebagai menjadi doh lah. Kalau yang menjadi doh yang dah siap yang kita tunjukkan di sana. Okey, ini adalah yang dah siap lah. Doh yang dah siap yang kita akan masukkan di dalam loyang. Okey. Kita akan masukkan di dalam loyang. Maksudnya kita tekan. Kita akan tekanlah. Okay, kita tekan. Dan kita letakkan minyak. Ya. Supaya dia tidak melekat. Betul. Proses kukusnya nanti bila dah 20 minit untuk kita kukus dan selepas sejuk baru kita boleh potong mengikut bentuk yang kita nak lah. Okey. So bila dah ditekan semua sekali, okey. So kita akan kita akan kukus lah. Okey. Kita boleh tunjukkan teruslah. Okey. Kita letakkan. Okey, bagi kasih dia tekan dulu. Okey, untuk memaniskan dia, kita nampak ada gula Melaka atau sini panggil nisel. So untuk memaniskan dia kita kena makan dengan selain daripada kita salutkan dia dengan kelapa bersama garam, kita juga ada air nisel sebagai drizzle. Tu yang kita kata manis tu. Dan settle kita boleh letak dalam kukusan. Dan hasil kukusan kalau kita boleh tunjukkan terus, dia warna dia memang dah warna coklat. Ini adalah hasil kukusannya lah. So selepas kita dah kukus selama 20 minit, so ini adalah hasil kukus tapi kita tak boleh potong lagi lah sebab dia still lagi panas. Okey. Maksudnya kena potong bila waktu dah sejuk lah. Waktu dah sejuk kita kena melalui proses penyejukan dulu baru kita boleh potong. Okey. Maksudnya warna tu tak kisah kita letak warna pandan ke ataupun warna. Tak. Okey, ini adalah aslinya. Ini aslinya. Menggunakan air gambir. Ini adalah perisa pandan dan itu adalah perisa ubi kayu. Maksudnya itu dah divariasikan. Tapi yang ini yang paling asli. Ya, menggunakan air gambir. Ini tak boleh potong kalau nak tunjuk sikit. Dia akan jadi tak cantik lah. Okey, so kita kena lalu proses penyejukan dulu. Okey, untuk air nisel pula. Okey, air nisel. Okey. Biasanya macam mana? Okey, air nisel ni kita perlu tambahkan je air nisel dengan daun pandan lah supaya memberi aroma yang wangi dan sedikit air lah. Okey. Itu lebih straightforward lah. Itu lebih straightforward, tak ada apa, cuma kita just campur lah. Itu air nisel dah siap. Air nisel yang dah siap. Okay, so dia akan jadi pekat lah, dia tidak cair. So dia akan pekat macam ni. Okey, maksudnya dekat atas ni kita boleh saya ambil satu Okey.
mungkin chef boleh tuangkan sikit kan. Kita nak tunjukkan final product kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Ini peris ubi kayu. Ini ubi kayu. Maksudnya masa tepung tadi masukkan ubi kayu yang disagat terus. Ya. Kayu yang disagat. So ini adalah jangan masuk air gambir pula. Sanok pula ni. Ini adalah air misel atau air gula melaka. So kita ambil sikit. Dia pekat ya. So kita drizzlekan saja di atas supaya dia memberi rasa yang manis lah. Kalau kita suka manis, so banyaklah kita letak. Kalau kita tak suka manis, so kita letak sikit lah. Okey. Itu dia manisan yang perlu kita rasa kalau datang ke Kelantan. Tapi yang pastinya kita kena rasa yang original lah, Doktor. Itu baru kita rasa betul-betul. Itulah budaya masyarakat orang Kelantan sebenarnya. Saya pun tak pernah masak kuih menggunakan air gambir ni. Ini kali pertama saya mendengarnya. Dan mungkin kita boleh cuba selepas ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua chef kita pada hari ini. Terima kasih kepada Chef Syakir. Dan juga terima kasih juga kepada pembantu Chef Syakir. Terima kasih kepada Chef Ida. Terima kasih juga kepada kedua pembantu Chef Ida. Dan sudi berkongsi kepada kita semua macam mana nak bungkus nasi tumpang ataupun nasi tupai dan juga macam mana untuk menghasilkan kuih kato ini. Baiklah. Seterusnya, kita akan teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda semua, kita nak bercakap berkenaan dengan mendalami tentang budaya masyarakat Kelantan ini melalui tarian tradisional. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Mari. Nak royak bui kau orang Kelantan, weh. Selamat Pagi Malaysia, aku lokasi seterusnya. Saksikan SPN Eto Bali secara langsung dari Dihru Rehlah, Pasir Putih, Kelantan pada Sabtu 19 Oktober 2024. SPN Bacok pula akan bersiaran secara langsung pada Ahad 20 Oktober 2024 bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, Bacok, Kelantan. Bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ni baru YOLO. Pakat mari ramai-ramai lah deh. Jadi sebut dunia. Ni baru YOLO. Betul tak sebutannya? Betul. Baru YOLO lah. Baru YOLO lah. Okey. Tadi sebenarnya Ridwan, awal pembukaan Munawar, awal pembukaan tadi kita ada tengok persembahan tarian. Persembahan kebudayaan daripada Liwaris ataupun nama panjangnya Lestari Warisan. Jadi kita sedia maklumlah, negeri Kelantan ini sememangnya cukup terkenal dengan kepelbagaian kesenian dan kebudayaan yang indah. Antara yang paling terkenal adalah kesenian seperti Mak Yong, persembahan Wau Bulan tadi. Jadi kita nak tahu lebih banyak sebenarnya ni. Tapi kalau nak tahu berkenaan dengan pelbagai lagi lah tradisional di Kelantan ini, kita bersama dengan Wan Muhammad Arizuddin bin Wan Muhammad Noor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana merupakan pegawai kebudayaan di UMK ini sendirilah. Ya, betul. Jadi kita tadi dah tengok persembahan pembukaan, persembahan Wau Bulan kan, daripada para pelajar dekat sini. Jadi mungkin untuk kita gambarkan kepada penonton lah peranan pusat kebudayaan yang ada di sini dan juga sedikit latar belakang Liwaris ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan pusat kebudayaan dalam universiti untuk mencukil bakat-bakat pelajar dalam bidang seni budaya. Seterusnya kita mengangkat bakat-bakat pelajar itulah. Untuk Liwaris pula, Liwaris ni adalah sebuah kelab pelajar dalam bidang seni budaya. Dia bukan hanya dalam tarian saja, semua cabang seni kita akan perkenalkan kepada pelajar. Macam tu.
Okey, itu yang istimewanya Liz. Betul. Jadi kalau kita lihat bagaimana pencapaian mereka terlalu banyak. Kalau kita nak baca ni Liz, daripada awal penubuhannya sampailah sekarang, wow, antara yang menjadi, kita kata menjadi perhatian lah adalah pencapaian dalam Malaysia Book of Record. Kita tanyalah berapa banyak dalam Malaysia Book of Record ni? Cik Wan. Tadi ada berkenaan dengan mencanting ke apa tadi tu? Okey. Buat masa sekarang, Pusat Kebudayaan UMK telah mendapat pengiktirafan sebanyak 2 kali dalam Malaysia Book of Record. Yang pertama adalah the largest mengadap rebab. Okey, mungkin ada penonton tak tahu mengadap rebab tu apa Encik Wan? Okey, mengadap rebab adalah tarian pembukaan di dalam teater tradisional Mak Yong. Okey. Dia tarian wajib lah. Kalau tak ada mengadap rebab ni, dia tak akan dipanggil Mak Yong. Macam tu. Okey, untuk yang kedua adalah mencanting wow batik. Itu adalah yang kedua dalam 2 tahun lepas kami dapat pengiktirafan tu. Okey, itu antara yang Malaysia Book of Record yang dicapai. Dan tadi kita adalah berborak dengan Cik Adu kan. Bahasa kata dia Cik Adu. Yang mana nama famous. Okey, yang Cik Adu kata ada student daripada UMK ini sendiri yang menyertai tarian tradisional ni memang daripada yang ada bakat, tak ada bakat pun semua diajar di sini. Ya, betul sekali. Buat pengetahuan semua, kami berusaha melatih pelajar untuk menjadi seorang penari dan juga pemuzik dan sebagainya lah. So kalau yang tiada asas tu, kami ajar setiap minggu. Kami akan buat kelas setiap minggu dan kami akan ajarlah, dan seterusnya kita akan bawa dia untuk persembahan atau ke pertandingan. Okey, persembahan ataupun belajar menari itu di mana? Dekat kawasan sini ke? Untuk di Bacok ni, kawasan sini. Di setiap kampus dia ada studio kebudayaan masing-masing. Di Teniat ni lah. Kalau di sini di Teniat lah. Okey, sesuai sangatlah dengan mereka bentuk rumah yang tradisional cukup indah ini yang menjadi studio untuk mereka berlatih, untuk mempraktikkan kesenian kebudayaan negeri Kelantan ini. Okey, saya nak berbalik sebenarnya dengan Malaysia Book of Record tadi berkenaan menghadap rebab tu. Saya tertanya-tanya berapa ramai yang menyertainya, berapa bulan praktikal untuk kita melatih kesemuanya, dan berapa jam dari segi perincian untuk keseluruhan Malaysia Book of Record tu. Untuk Malaysia Book of Record tu, seramai 500 orang peserta terlibat yang menggabungkan pelajar UMK dengan pelajar-pelajar sekolah di sekitar Kota Baru. So kami mengambil masa selama sebulan lebih untuk melatih pelajar-pelajar tersebut, dan persembahan mengambil masa dalam 30 minit. Wow. 30 minit je persembahannya. Tapi latihan dia lama. Itulah. Kita namakan sebagai berkat daripada usaha tersebut berjaya mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record. Jadi kalau untuk waris UMK ini, ada juga membuat persembahan di luar negara? Ada. Kami juga menerima jemputan daripada luar negara, antaranya China, Indonesia dan Thailand. Banyaklah sebab kita dekat kan. So Thailand acap banyak kali lah kita pergi. Antara pencapaian tertinggi lah di waris ni. Okey. Pencapaian yang paling tinggi buat masa sekarang, kami mendapat naib Johan di Festival Tari Kebangsaan tahun 2015. Dan masa itu kami universiti awam pertama yang mendapat tempat. Hebat tu. Wow, iyalah. Saya di hadapan saya ni sebenarnya banyak senarai pencapaian di waris ni. Kalau saya nak baca satu-satu tak cukup 10 minit masa kita ni. Kita kena join. Kita kena join Cik Azul lah untuk tarian ini. Kita nak tanya juga dengan Cik Azul lah kan, berkenaan dengan tarian ini. Sampai sekarang ada nama, ada tempat. Mungkin lepas ini nak ke mana pula tahap yang lebih tinggi? Harapan saya juga kita akan membawa kelab di waris ni ke peringkat antarabangsa yang lebih tinggi. Contohnya menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa lah. Sambil tu kita nak memperkenalkan seni budaya Kelantan tu dekat orang luar. Okey. Untuk kumpulan Liwaris sekarang ni ada berapa ramai pelajar yang ada? Kita fahamkan latar belakang mereka juga berbeza. Bukan sekadar pelajar Melayu, tapi juga ada daripada Sabah, Sarawak, masyarakat India, Cina. Betul. Lebih kurang dalam yang aktif lah. Yang aktif ada dalam 1,000 lebih. Melibatkan pelajar baru dan juga pelajar lama lah. Untuk di ketiga-tiga kampus.
Di ketiga-tiga kampus. Oh, ramai juga. 1,000 lebih tu. Ramai. Jadi kita berbanggalah bila kita mendengar jumlah yang ramai itu sebab apa? Mereka inilah antara pewaris untuk melestarikan kebudayaan dan juga kesenian yang ada. Jadi untuk Liwaris ini adakah membuat persembahan hanya bersandarkan kewarisan kebudayaan negeri Kelantan semata-mata ataupun juga terbuka membuat persembahan berdasarkan etnik-etnik yang ada di Malaysia? Untuk persembahan kami terbuka. Tetapi kami utamakan yang tradisional Kelantan lah. So persembahan tu depend kepada permintaan untuk persembahan tu. So ikut tema lah. Kalau tema tu tema moden, kita akan buat moden. Kalau tema tu tema Borneo, kita akan buat Borneo. Macam tu. Macam Liz kan. Yalah, kita sedia maklum, kita tengok kebudayaan Mak Yong ni sebenarnya bukan mudah tau. Dia kebudayaan tradisional yang diwaris daripada dahulu lagi. Ya, betul. Jadi bagaimana nak mengekalkan originality itu untuk kita berikan kepada para pelajar kita tu supaya ia kekal terpelihara? Kami akan setiap kali pengambilan baru memang kami akan kedepankan Mak Yong tu. Supaya pelajar-pelajar universiti ni bukan semua daripada Kelantan. Even daripada Kelantan pun ada yang tak tahu apa itu Mak Yong. So kami mengambil inisiatif untuk memperkenalkan Mak Yong pada minggu pertama tu. Dan juga kami meletakkan dalam subjek co-curriculum Mak Yong ni. So pelajar-pelajar yang berminat dia akan ambil subjek co-curriculum Mak Yong tu lah. So daripada situ dia dapat belajar apa itu Mak Yong. Okey, diharapkan agar lepas ini lebih ramai yang akan menyertai kelab tarian ini dan dapat meningkatkan lagi, memartabatkan lagi lah seni warisan tradisional khususnya di Kelantan ini sendirilah. Okey, kita masih ada masa sikit je lagi. Mungkin ada yang mendengar kita bercerita tadi berkenaan Mak Yong kan. Mungkin ada daripada rakan-rakan kita dari negeri lain tak tahu macam mana persembahan Mak Yong ni kan. Mungkin Cik Wan boleh cerita sikitlah apa elemen-elemen utama dalam Mak Yong ni. Okey, untuk Mak Yong ni dia ada 3 elemen penting dalam Mak Yong ni. Teater, tari dan muzik. So dia akan gabungkan, dia akan jadi drama tari. So macam tu. Lepas ni Ridwan Munawar kena tengok. Maaflah. Rindu Ridwan Dia rindu Ridwan saya ni. Okey, lepas ni kita akan bersama dengan Cikgu Azul jugalah nak belajar tarian. Okey, betul-betul sebab ramai sebenarnya pelajar dekat sana yang dah pun bersedia dengan pakaian tradisional dia yang akan memberikan persembahan untuk anda semua seketika nanti. Tapi sekarang ini terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita Encik Wan Muhammad Arizuddin bin Wan Muhammad Noor yang bukan pegawai kebudayaan. Tahniah atas pencapaian demi pencapaian yang telah dilakar di bawah Pusat Kebudayaan Universiti Malaysia Kelantan. Tahniah kami ucapkan. Dan sekarang ini Liz, kalau kita tengok cuaca dekat sini cantik je kan? Betul. Langit biru. Hari ini cuaca sangat baik tapi di Kelantan. Kita nak tahu juga cuaca dekat dengan negeri-negeri lain pula macam mana. Jadi kita nak bersama dengan pegawai kaji cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak tengoklah cuaca untuk hari ini. Persediaan awal menghadapi banjir. Dapatkan maklumat tentang banjir di tempat anda melalui hebahan radio, televisyen, media sosial, agensi kerajaan yang berkenaan serta bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Periksa saluran air seperti longkang supaya tiada halangan. Pastikan lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Sediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan yang secukupnya. Pastikan seluruh ahli keluarga anda sentiasa peka dengan perubahan persekitaran. Kerajaan akan memperkenalkan cukai karbon ke atas industri besi dan keludi. Cukai ini bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi rendah karbon. Dan ini juga akan membantu membiaya program penyelidikan dan teknologi hijau. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan hukum pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka.
Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh itu, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Dan demikian, keadaan angin dari arah baratan boleh menyebabkan hujan berserta ribut petir di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung pada waktu awal pagi. Dapat diperhatikan melalui paparan imej kamera radar terkini, hujan berserta ribut petir telah pun memasuki negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan Melaka dan juga Johor sejak tengah malam semalam dan bergerak menuju ke arah timur, memasuki bahagian selatan negeri Pahang. Kini keadaan hujan di kawasan berkenaan telah pun semakin reda. Dan demikian, hujan berserta ribut petir kini masih lagi diperhatikan di negeri-negeri utara Semenanjung iaitu di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Dan keadaan hujan ini dijangka akan bergerak memasuki bahagian utara negeri Perak. Dan menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir akan lebih tertumpu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang serta bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia iaitu di bahagian pedalaman negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca kelihatan baik pada pagi ini di mana tiada hujan yang dicerap di kesemua kawasan bagi kedua-dua negeri. Namun demikian, menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan bahagian Kudat, pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah serta lebih tertumpu di bahagian selatan negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan.
Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Kita ingin memperkenalkan dan juga mengetengahkan kepada anda dan kita nak perkenalkan kepada anda kesenian dan juga kebudayaan negeri Kelantan. Seperti yang kita sedia maklum, negeri Kelantan ini terkenal dengan jolokan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga. Cantik seperti pemandangan dekat belakang saya ini. Jadi sekarang ini kita nak memberikan gambaran kepada anda berkenaan dengan wayang kulit Cina. Jadi terus kita saksikan bingkisan istimewa yang kami sediakan ini. Mana Abang Mat? Nampak gaduh kan? Orang tak tahu saya. Dia je tanya Abang Mat tu. Oh, aku nak pergi interview. Interview ke dia? Oh, dia nak buat Selamat Pagi Malaysia ni. Bila? Mu tak tahu. Dia nak pagi jadi ni. Ni pelik sikit ni. Dia nak turun Kelantan ni. Dia nama UMK. Gitu. Mana dia kata? Boleh lagi mari. Bila lagi? Lalu tengok. Lorak ni. Orang gigi. Mari kat lalu. Negeri Kelantan terkenal dengan seni budaya warisan yang sehingga kini mendapat perhatian dunia, antaranya wayang kulit. Wayang kulit di negeri Cik Siti Wang Kembang merupakan salah satu kesenian yang mempunyai keunikan tersendiri. Ia memiliki identiti yang istimewa dan mencipta reputasi yang masyhur sebagai sebuah kesenian tradisional negara. Watak-watak wayang kulit ini dipersembahkan dengan menggunakan logat Kelantan. Ia diketuai oleh Tok Dalang yang bertanggungjawab memainkan patung-patung wayang kulit dengan cara menggerak-gerakkannya di permukaan clear yang disuluh cahaya. Umumnya, cerita yang dipersembahkan diadaptasi daripada epik Ramayana dan cerita-cerita pengelip lara tempatan. Walaupun berketurunan Cina, namun tidak menghalangkan Bon Ang dan keluarganya meminati kesenian wayang kulit yang dipelopori masyarakat Melayu. Bong Ang dari kampung Tokong Ketereh juga merupakan pengurusi Persatuan Wayang Kulit Seri Cendayu yang mana keahliannya melibatkan 25 orang terdiri daripada bangsa Melayu dan Cina di negeri itu. Menurutnya, tujuan utama persatuan tersebut diwujudkan adalah untuk menjadi pelapis bagi meneruskan kesinambungan kesenian berkenaan, terutama dari segi pembuatan wayang kulit dan cara persembahan. Kita main wayang tu dalam umur 30 lebih lah kita main. 30 lebih. Lepas tu kita daftar dengan ROS dalam 2008. Kita daftar masuklah persatuan wayang kulit Seri Cendayu. Kita letak nama Seri Cendayu tu, singkatan Cendayu tu Cina dan Melayu. Lepas tu kita masuk pelbagai kaum lah dalam wayang kulit kita ni. Ada Cina, Melayu, India, Asia. Ada belakang. Budak, patu orang Teno pun ada. Uniknya kita ni orang Teno ada main wayang kulit banyak kita. Bong Ang mula meminati kesenian tersebut sejak berusia 9 tahun apabila dibawa mendiang neneknya menyaksikan persembahan wayang kulit selepas musim menuai. Dia juga banyak menimba ilmu daripada Allahyarham Daulah Baju Merah yang merupakan Tok Dalang terkemuka suatu masa dahulu, termasuk cara pembuatan patung watak-watak yang ada dalam persembahan berkenaan. Baik, dalam seni permainan wayang kulit ini, antara watak-watak yang terdapat dalam seni ini adalah antaranya Pok Dogo, Wok Long, Wok Yoh, Samad dan Said. Kalau anda lihat di tangan saya ini adalah Pok Dogo, dan kalau Wok Long mana? Itu Wok Long. Itu Wok Yoh. Itu ni Said. Ni Said. Dan itu Samad. Pelbagai watak dan suara berbeza juga bukan halangan kepada Bon An untuk menjadi Tok Dalang, malah kayanya setanding tokoh-tokoh sedia ada dalam kalangan masyarakat Melayu.
Nak rakyat ke popok generasi muda ni cuba kenal wayang kulit ni. Kalau kita kenal wayang kulit kan, kita minat lah. Kalau tak kenal, tak minat. Jadi harap-harap kenal je. Siapa-siapa nak belajar wayang kulit pun mari kita ajar cara buat, cara main, apa kita ajar. Saya lah. Pasal seni ni bukan kata untuk diwarisi, malah kita kongsi bersama. Seni tradisi masyarakat Kelantan itu kini kian dilupakan oleh generasi masa kini. Pelbagai inisiatif yang dilakukan pelbagai pihak untuk menarik kembali minat terhadap wayang kulit terutama kepada generasi muda. Tugas itu turut dipikul RTM Kelantan melalui Kelantan FM yang menjadi satu-satunya radio yang masih menyiarkan penerbitan wayang kulit di stesen radio itu. Dan sama-sama kita memperindukan seni budaya Kelantan, sebab itu Kelantan FM mengadakan wayang kulit kerana kita tengok stesen-stesen lain tidak menyiarkan wayang kulit. Apabila kita tidak kembangkan, apabila RTM tidak kembangkan lagi wayang kulit menerusi program yang disediakan oleh jabatan sendiri, sudah tentu wayang kulit akan hilang di telan zaman. Sementara itu, bagi peminat wayang kulit Nur Azmin Abu Bakar, seni wayang kulit tidak harus dilupakan oleh generasi masa kini. Bila saya tengok Lon ni, anak muda zaman Lon ni dia tak cakna dengan kesenian tradisional ni, menyebabkan kesenian ni makin luntur, makin dilupakan. Walau zaman berganti zaman, seni warisan wayang kulit ini harus dipertahankan untuk tatapan generasi mendatang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Selamat Pagi Malaysia. Okey penonton, inilah keindahan pemandangan dari udara kami bawakan kepada anda untuk lokasi yang ke-37 siaran Selamat Pagi Malaysia di negeri Kelantan pada hari ini. Dan untuk makluman anda semua, negeri Kelantan ini bukan sahaja terkenal dengan kebudayaan dan juga keseniannya, malah juga orang Kelantan ni terkenal kerana mereka rajin berniaga, orang kata. Businessman ataupun usahawan berjaya ramai dilahirkan di negeri Cik Siti Wan Kembang ini. Jadi termasuk juga Universiti Malaysia Kelantan ini bagaimana mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadi institut ataupun pusat kecemerlangan keusahawanan yang terulung di Malaysia. Jadi hari ini saya cukup berbesar hati sebenarnya bersama dengan dua orang tetamu, iaitu kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nur Hakimin bin Yusof, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMK. Okey Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih menawar. Dan juga selain kita sama dengan Prof, kita sama di hujung sana usahawan berjaya Prof, juga merupakan graduan daripada UMK. Betul. Prof, iaitu Puan Nur Izzati binti Abdul Ghani. Jadi kita nak terima kasih sama kami pada hari ini. Banyak sebenarnya kita nak ketahui berkenaan dengan elemen keusahawanan khususnya yang berada di UMK ini. Mungkin untuk permulaan lah, Prof boleh cerita sedikit berkenaan latar belakang Institut Keusahawanan UMK ini. Okey. UMK bermula pada tahun 2007 lah. Operasinya dimulakan 2007 dan pusat keusahawanan masa itu adalah di bawah Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana ataupun ISMI, Institute for Small Medium Enterprise. Berdasar kepada perkembangan semasa dan keperluan semasa, aktiviti keusahawanan perlu diperkemaskan. Maka pada tahun 2013 UMKI Universiti Malaysia Kelantan Entrepreneur Institute ataupun ringkasnya UMKI ini ditubuhkan. Jadi untuk memperkasakan lagi dan untuk memperluaskan skop, bukan setakat untuk pendidikan keusahawanan saja, tetapi merangkumi research, penyelidikan, konsultasi, training. Daripada situlah bermula 2013 itu UMKI ini mula bergerak aktif untuk memastikan aktiviti keusahawanan di UMK dibuat seperti mana yang dirancangkan. Okey. Sebelum kita nak bersama dengan Puan Izzati, mungkin kita nak berikan penerangan lebih lanjutlah. Ialah aspirasi UMK adalah untuk menjadi pusat keusahawanan yang terulung di Malaysia ini, untuk melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang berdaya saing, yang kompetitif, bukan saja bersaing di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana ekosistem yang diterapkan di Institut Keusahawanan di sini, Prof?
Ekosistem kita bermula pada hari pertama lagi. Pelajar bila berdaftar dengan UMK, mereka perlu melalui satu ujian. Kita bagi dia set of question, kita nak nilai atribut keusahawanan yang ada pada pelajar. Dan ini untuk memastikan kita boleh design, kita boleh rangkakan program yang bersesuaian. Jadi untuk itu kita ada pusat keusahawanan kita yang diteraju oleh UMKEI. Di bawah UMKEI ini kita ada 4 pusat yang berfungsi mengikut target masing-masing lah. Yang pertama adalah kita panggil Center for Entrepreneurship Education and Development. Yang ini adalah untuk tumpuan kepada aktiviti pelajar. Untuk semua pelajar, sama ada training, coaching, incubator. Kemudian di bawah itu juga kita adakan competition di bawah CED. Kemudian bila pelajar ni grad, kita tak tinggalkan mereka sendirian. Di mana yang kita ada ni, kita ada ISME, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana, Institute for Small Medium Enterprise. Mereka ini akan susur. ISME ini bukan tumpuan kepada pelajar saja, tapi kepada usahawan yang sebenar kat luar tu. Kita sediakan khidmat konsultasi, coaching, training dan beberapa projek penambahbaikan kita dapatlah daripada beberapa agensi. Kemudian untuk dari segi untuk kita tangani perkembangan semasa ni, sekarang ni bisnes kan kita perlukan pada teknologi pendigitalan. Kita ada satu center kita panggil Ignite Venture Lab. Yang ni khusus untuk kita promote digitalization dalam perniagaan. Dan kita bina apps pelajar-pelajar kita dengan bantuan mentor-mentor, bina apps, dan kita dah ada beberapa apps yang dapat minat daripada pihak luar untuk invest. Dan akhir sekali, kita tak boleh tinggal dari segi akademik penyelidikan. Kita ada Global Entrepreneurship Research Innovation. Yang ni kita tumpu kepada penyelidikan. Kita bina case study untuk pengajaran. Kita collaboration dengan industri untuk dapatkan input-input supaya kita boleh gunakan dalam kita design kurikulum kita. Okey, itulah gambaran ekosistem yang diaplikasikan, yang diterapkan di Institut Keusahawanan UMK ini, bagaimana untuk melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya, yang kompetitif dan berdaya saing. Dan salah seorangnya di Jong sana tu. Wow, saya sebelum kita live tadi, kita dah sempat bertemu bual sikit-sikit lah. Saya sebenarnya terpukau dengan kejayaan yang dikecapi oleh Puan Izzati sendiri. Tapi sebelum kita nak bercerita soal kejayaan ni, kita imbas kembali sewaktu Puan Izzati menjadi mahasiswi di UMK ni. Bagaimana UMK ni ataupun menerapkan elemen keusahawanan dalam diri Puan Izzati sehingga menjadi seorang usahawan baik? Okey, terima kasih Menawar. Okey, first sekali terima kasih kepada UMKEI dan juga alumni UMK kerana menyantuni Izzati pada hari ini. Okey, masa jadi mahasiswi dulu memang sangat best duduk kat UMK. Sebab apa tahu? UMK bagi K-shop untuk berniaga. Dia macam family mart macam itulah. Lepas tu UMK Zati sendiri berniaga, macam-macam niaga boleh buat, jual berhusuk dari bilik ke bilik. Dari bilik-bilik? Masak sendiri ke? Ya, masak dengan kawan-kawan. Lepas tu sampai jual nugget melecok tangan pun pernah. Ya Allah. Lepas tu macam-macam lagi pernah jual jambu batu tahu. Lepas dari solat subuh terus pergi cari jambu. Kita pernah jual sehari 20 kilo. Jambu batu tu kopek dengan kawan. Macam tu punya mindset yang diterapkan dan juga semangat bila dapat sokongan penuh daripada UMK itu sendiri. Wow, yalah, kalau kita dengar cerita daripada Izzati itu sendiri, dari zaman belajar dulu, memang sentiasa berniaga, macam-macam cuba kan. Tapi kalau kebiasaannya, kalau kita lihat, kalau jiwa berniaga tu biasaannya diwarisi daripada mak ayah. Macam Izzati pula bagaimana? Memang ada jiwa berniaga tu? Okey, kalau macam Izzati pula, mak ayah petani, pesawah. Kira memang susah lah. Dia sebab kesusahan tu, Zati nak majukan diri. Kenapa orang lain boleh berjaya, kenapa aku tak boleh berjaya? Jadi sebab semangat tu yang tinggi tu membuatkan kita tak nak bergantung kat mak pak. Maksudnya tak mau duk minta duit sangat. Okey, jadi UMK banyaklah mengajar erti
macam mana nak berdikari kan, dengan berniaga boleh dapat duit kan, boleh bagi rasa kawan-kawan, belanja kawan-kawan makan, kan, macam tu. Okey, itulah antara keberhasilan. Saya yakin tenaga pengajar seperti Prof sendiri cukup berbangga dengan pencapaian yang dicapai oleh Izzati sendiri sebagai salah seorang graduan di sini. Jadi apa lagi antara sokongan daripada pihak UMK sendiri dalam memperkasakan sifat keusahawanan dalam kalangan pelajar ini? Ialah kita melihat situasi semasa. Jadi kita perlukan kerjasama daripada industri-industri juga untuk menempatkan mereka dalam situasi ini, Prof. Okey, kita memberi peluang seluas-luasnya kepada pelajar untuk terlibat dalam perniagaan lah kita katakan. Walaupun kita dapat simple, tapi di situ sebenarnya adalah orang kata permulaan. Kita dengar tadi jual jambu kan semua. Tapi itu sebenarnya dia membentuk peribadi dan juga mindset kita. Itu yang penting. Dan untuk memperkuatkan lagi, memang kita ada collaboration dengan industri lah. Sebab industri ini kita bawa usahawan yang berjaya untuk kongsi pengalaman dan juga untuk coach pelajar-pelajar kita sebenarnya. Ada yang kita hantar kita baru saja tamat satu program di Pasir Putih di mana kita hantar pelajar kita berada dengan usahawan di sana dan bantu mereka mengenal pasti masalah dan cuba selesaikan masalah dan ia akan dibentangkan kepada kita nanti. Jadi di situ sebenarnya kita dah latih pelajar kita hidup dengan usahawan dan lihat realiti hidup seorang usahawan itu sendiri. Dan kolaborasi dengan industri ini sangat penting lah. Bukan setakat itu saja, dia juga beri input pada kita untuk kita memperkemaskan lagi kurikulum kita. Teori pun penting. Betul, setuju. Praktis itu amat penting. Sebab biasanya teori, praktis orang kata sama tapi kadang-kadang tak sama. Ada yang tak diajar dalam kelas tapi berlaku dekat luar. Sebab itu kita perlukan hubungan baik dengan industri untuk sokong kita untuk bagi input dan untuk latih pelajar kita. Okey. Iyalah kalau kita bercakap dunia perniagaan ni Prof. Dunia perniagaan pantas berubah. Mungkin apa yang praktikal pada 5 tahun lepas tidak lagi relevan pada hari ini dengan adanya teknologi digital dan sebagainya. Iyalah bagaimana kita nak mempraktikkan satu perkembangan ilmu moden yang lebih kreatif dan juga pemikiran yang kritis khususnya dalam bidang keusahawanan ni dalam kalangan pelajar di sini. Itu dalam kurikulum kita masukkan satu modul iaitu design thinking, inovasi supaya mereka ni peka dan mereka tahu dunia perniagaan ni sangat dinamik. Dan tidak ada satu yang boleh orang kata boleh bertahan lama. Dan dia akan berubah dan mereka perlu adapt kepada perubahan itu. Jadi pelajar kita ni dia tahu macam contohnya sekarang daripada manual dia kena COVID dia melalui zaman COVID. Dan bagaimana Izzati survive zaman COVID dan amat kreatif lagi. Kalau boleh kongsikan amat kreatif sekali bagaimana survive masa COVID. Supaya untuk menjamin bukan saja operasi berjalan tetapi mereka-mereka yang bergantung pada syarikat pekerja yang ekonominya bergantung pada syarikat ini dapat survive dengan masa. Itu yang ingin kita kongsikan kepada penonton pada hari ini iaitu inspirasi kejayaan daripada Izzati sendiri sebagai lepasan ataupun graduan daripada UMK ini. Mungkin ada cerita-cerita liku-liku perjalanan sebagai seorang usahawan. Ialah sebelum bergelar seorang usahawan yang berjaya pada hari ini, cabaran tu bagaimana pada awalnya? Okey, pada awalnya cabarannya memang sangat dahsyat lah. Awal-awal tu sebab saya bermula daripada bawah. Jadi buat ni dengan hanya perca kain tudung. Perca kain tudung buat untuk jadikan hand sock. Okey, untuk jadikan hand sock supaya dapat membantu ramai muslimah dekat luar sana untuk tutup aurat dengan lebih sempurna. Okey, jadi masa macam Prof sebut tadi waktu COVID, betul memang sangat getih waktu tu sampai kita fikir macam mana kita nak operasi sedangkan COVID kan dia kena tutup semua. So saya ambil peluang tu di mana nak buat tak PPE. Okey boleh. Dan masa yang sama kita buat yang tu dan juga boleh operasi kita punya kedai lah. Jadi tukang jahit kita ada dalam lebih 13 orang. Boleh jahit juga sambil-sambil tu. Dan masa tu kita all out
mesin jahit tu terpaksa hantar dekat rumah depa. Sekarang semua kena tutup. Jadi creative thinking yang Prof kata tadi tu, macam mana kita nak handle the situation kan. Betul. Supaya kita boleh ada duit masuk kan. Macam tu. Dan kalau tadi katanya bermula dengan ibu, hanya bersama dengan ibu, kemudian berkembang kepada 13 orang pekerja. Sekarang ini berapa ramai pekerja? Sekarang dah alhamdulillah dah ada 30 orang yang daripada ibu-ibu tunggal. Sebab Nurbella ni berada di kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar yang view dia sangat cantik dengan ada sawah padi semua. Kan. Jadinya dia kita membantu ibu-ibu dan juga anak-anak muda dekat situ yang lepasan ijazah tak tahu nak bekerja kat mana. So dia macam jadi life coach yang muda-muda ni, bahagian operation, marketing, content creator, macam tu. Okey, Prof, kita ada ruang masa sikit saja, Prof. Mungkin ada sedikit kata-katalah kepada anak-anak muda, mungkin para pelajar lepasan SPM, kenapa mereka perlu memilih belajar di UMK ini, keunikan pendekatan yang berbeza yang ditawarkan. Di UMK kita bukan setakat memberikan secara teori, dan teori kita pun agak berbeza. Tempat lain kita lebih sikit. Tak kira disiplin apa, fakulti apa, semua wajib ambil 9 kredit, 6 hingga 9 kredit lah subjek keusahawanan. Kita nak bagi foundation yang kuat kepada pelajar-pelajar kita, dan peluang untuk menjalankan perniagaan, untuk bergerak dalam aktiviti keusahawanan ini sangat luas sekali. Dan kita ada testimoni kejayaan pelajar-pelajar kita, dan modul yang kita apply ni tengok sangat berkesan lah untuk melahirkan seorang pelajar. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nur Hakimin bin Yusof, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMK, dan juga Puan Nur Izzati binti Abdul Ghani, Graduan Usahawan. Dan kami doakan selepas ini lebih ramai lagi usahawan-usahawan berjaya seperti Izzati sendiri yang lahir daripada Institut Keusahawanan ataupun graduan daripada Universiti Malaysia Kelantan ini, insya-Allah. Itu yang akan kita nantikan, Prof. Okey, sekarang ini kita bukan bertiga saja dekat sini, tapi dekat sebelah sana kita ada demonstrasi craft yang sangat unik, yang sangat terkenal dan juga boleh kata dekatlah dengan identiti orang Kelantan. Jadi terus bersama dengan Liz di sana. Baik, terima kasih Munawar. Dan kalau penonton sebenarnya nak tahulah kan, selain daripada kita ada kawasan di Teniak ini, ada kawasan rumah yang sangat cantik, tapi kita juga ada kedengaran reriang rasanya. Kita biasa dengar, kalau boleh dengar, ada suara reriang sebagai suara latar untuk kita hari ini. Dan kita telah pun masuk untuk demo kraft tangan. Kalau nak diikutkan hari ini berkenaan dengan gobek api. Apa itu sebenarnya gobek api? Dan bersama dengan Liz ialah Encik Muhammad Aswawi Isa. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang mana Encik Aswawi sebenarnya merupakan aktivis seni tanah air. Ya. Itu adalah antara berkenaan dengan Encik Aswawi lah. Sebenarnya Encik Aswawi boleh cerita sikitlah macam mana boleh terlibat dengan aktivis seni tanah air. Okey, terima kasih. Sebenarnya benda ni bermula lebih kurang 25 tahun yang lalu, di mana saya suka merantau lah, pergi jumpa dengan aktivis-aktivis, tengok macam mana mereka buat. Di mana dengan kata lainnya pembelajaran secara tidak formal. Mana buat rebana, buat serunai, rebak, gong dan sebagainya. Dan akhir sekali satu benda yang saya nak kongsi hari ini ialah di mana satu alat untuk menyalakan api. Ya, kalau kita tahu kan, Cikgu Wahwi, sebenarnya biasanya untuk menyalakan api ni kita akan guna gesek lah. Gesek, lighter, meceh. Itu antara alatan untuk menyalakan api. Ya, betul. Tapi hari ini, Cikgu bawa satu alatan yang sangat tradisional sebenarnya. Ya, betul. Dah lama sebenarnya. Saya sendiri tak pernah tengok. Yang ini sebenarnya adalah gobek api. Ya. Gobek api ni digunakan pada era 60-an lagi sebenarnya. Sebenarnya benda ni berlaku pada tahun 1700 lagi. Di mana di Nusantara ni penggunaan untuk bahan api, untuk penggunaan memasak dan sebagainya, untuk aktiviti harian, inilah alat punca api yang digunakan pakai oleh datuk nenek moyang kita dulu. Jadi pada era ini saya cuba cungkil kembali, cuba nak menengahkan lagi macam mana asal usul kita, asal usul dia punya bahan tadi,
dan dia punya kehebatan, dia punya ketamodanan Melayu pada era 1700 lagi. Di mana benda ni dipercayai diambil teknologi ni gunakan piston ni untuk cipta enjin. Yang kita naik kereta. Sebenarnya konsep inilah teknologinya. Okey, ini adalah salah satu yang dicipta daripada dahulu. Bagaimana terciptanya gobek api ini daripada yang ini adalah ini tanduk daripada kerbau. tanduk kerbau. Ini Tanduk kerbau yang kita larik lah. Dulu dia kikis je. Kemudian dia tebuk lubang ni sebagai lubang piston. Lubang piston juga ni sebagai piston. Sama dengan konsep enjin. Di mana ada dia punya ring dia. Dia masuk ke dalam ni. Kita kena gunakan tekanan. Okey. Mana gas, ada udara yang mampak dalam tu akan mengeluarkan haba. Kalau kita tengok dalam sains, di mana positif negatif tu akan bergeser, akan mengeluarkan haba. Mengeluarkan haba. Okey. Dia punya tahap dia ni lebih kurang 800 darjah Fahrenheit. Dia punya panasnya. Okey. Gitu. Dan ini adalah versi yang dahulu-dahulu daripada tanduk kerbau. Dan yang ini sebenarnya adalah ciptaan selepas itu pula. Kita gunakan kayu. Guna kayu lah. Yang ini menggunakan kayu apa ni? Ini kayu, jenis kayu yang terpilih saja. Ini pokok kayu ciku. Okey. Ciku. Okey. Yang ni batang kelapa pun sesuai. Okey, yang ni kayu merbak. Okey. Okey, yang ni yang paling kata rare lah. Kita buat dengan kemuning. Okey. Kayu kemuning emas. Yang paling rasa lebih okeylah. Okeylah. Okey, baik. Maknanya dia senang untuk menyala. Okey cikgu, bolehlah kita dah start sebenarnya nak buat demo untuk nyalakan api itu. Ini menggunakan daripada sebelum tu kita nak macam mana bahan bakar dia. Okey, bahan bakar dia kita ambil daripada pokok mengedil. Pokok mengedil ni kita ambil bahagian dia punya selaput bahagian di bawah kelopak ni. Kelopak dia punya seludang dia. Okey, kita ambil selaput tu macam habuk lah, macam kapas. Kita keringkan dia. Kita keringkan dia, kemudian kita campur dengan habuk daun kelapa. Okey. Habuk kita bakar daun kelapa tu, abu dia tu kita masukkan, kita gaul dan kita jemur. Okey, baik. Dah jemur. Boleh cikgu tunjukkan cara dia? Boleh. Boleh tunjukkan, ni kita konsep nak dia tengok. piston, dia ada lubang tengah ni. Okey. Kita ambil dia habuk tadi, dia punya kapas lah, kata kapas. Kita masuk ke dalam dia punya hujung dia punya pencolok dia tu. Okey. Okey, itu caranya. Yang pertama kita kena masukkan dekat bahagian depan hujung dia punya tangkal ni dulu. Supaya dia boleh perangkapkan haba. Okey, kita masuk ke dalam dia punya lubang dia ni. Okey. Kita tolak dulu. Okey. Okey, sebelum tu kita kena masukkan dia punya ada apa ni? Pelincir. Oh, pelincir dia pun ada juga. Dia akan minyak lah. Supaya licin lah. Okey, baik. Maknanya dulu dia gunakan minyak kelapa. Minyak kelapa? Minyak kelapa. Santan. Minyak yang dibuat pada buah kelapa lah. Okey, masuk dalam ni. Kita tolak sikit. Okey. Supaya minyak tu berada di dinding-dinding. Kemudian kita hentak. Okey. Okey, kejap lagi. Dah ada tu sikit. Dah nampak dah berasap ni tu. Dia akan berangin sikit ni cikgu. Kejap. Okey, itu dia. Itu asap dia tu, maknanya ada bara. Dah terbakar ya, dah ada asapnya dekat situ. Boleh saksikan sendiri macam mana gobek api ni mengeluarkan bahan. Kemudian kita ambil lah sabut ke apa-apa kapas tu. Kita pujuk-pujuk lah. Pujuk-pujuk supaya terbakar lah kan. Dapat menyala api tu. Okey, itu yang dapat penonton saksikan. Dah keluar dah api. Risau pula saya takut terbakar kat sini cikgu.
Dan inilah antaranya yang dapat anda saksikan bagaimana fungsi gobek api itu sendiri. Dia mengeluarkan asap dan boleh dijadikan sebagai mancis ataupun gesek lah. Nak bakar ke gapo boleh gunalah. Okey. Dan sampai di sini sajalah kita bersama dengan Cikgu Aswawi. Terima kasih sudi tunjuk dekat list hari ini berkenaan dengan gobek api. Dan dekat sebelah ni sebenarnya kita ada adik-adik kita. Ini anak murid cikgu sendiri kan? Ya, daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, kita ada menawarkan kos pembuatan alat muzik. Okey, yang ini tengah buat apa ni cikgu? Dia buat rebana. Buat rebana. Student nak belajar muzik, dia buat sendiri. Okey, baik. Sendiri dia ada jual benda tu. Konsep entrepreneur, dia orang ni ada duit lah. Lepas ni keluar boleh buat alat-alat muzik ini. Boleh baiking. Kita ajar tahap ke profesional. Okey. Okey adik, buat ni, rebana ni. Terkejut dia sekejap. Okey adik, suka ke buat benda ni? Okey, ni ambil masa berapa lama? Okey. Okey, yang ini antaranya yang diajar di sinilah. Cikgu sendiri sebenarnya yang ajar. Ya, saya. Dan ini adalah salah satu yang diajar. Jadinya terima kasihlah Liz ucapkan untuk Cikgu Aswawi. Sama-sama. Yang mana merupakan aktivis seni tanah air yang memperjuangkan benda-benda berkaitan dengan tradisional di negeri Kelantan ini sendiri. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amirul sebenarnya untuk bingkisan yang seterusnya. Silakan. Apabila berkunjung ke Tanah Merah, terdapat mercu tanda yang bukan sahaja mempunyai nilai sejarah, malah menawarkan pemandangan yang menakjubkan, iaitu Jambatan Guilima. Jambatan ini menampilkan seni bina unik dengan hiasan klasik dan reka bentuk yang sungguh menarik perhatian. Dengan laluan gerbang elegans yang mengukir langit, ia memberikan pemandangan luar biasa tak kala matahari terbit atau terbenam. Jambatan yang siap dibina pada 1924 itu terletak di Sungai Kusial Tanah Merah bukan sahaja menjadi mercu tanda bagi daerah itu, malah juga menjadi tumpuan pelancong datang ke Kelantan. Jambatan sepanjang 609.6 meter itu adalah jambatan kereta api terpanjang di Malaysia yang sehingga kini masih digunakan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Untuk memelihara lokasi itu supaya terus terjaga, Majlis Daerah Tanah Merah MDTM dengan kerjasama pelbagai pihak antaranya KTMB dan Jabatan Lanskap Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT serta Kerajaan Negeri untuk menaik taraf lokasi berkenaan. Setiausaha Majlis Daerah Tanah Merah, Tengku Ahmad Zaril Tengku Abdul Rahim berkata, sehingga kini pelbagai kemudahan sudah dinaik taraf bagi keselesaan pengunjung. Antaranya dengan menyediakan Taman Guillemard View yang bertemakan kereta api dan menerapkan pelbagai elemen antaranya taman riadah, medan tinjau dan galeri secara terbuka. Kita sediakan decking, kita sediakan esplanade untuk rekreasi santai dan juga kita adakan playground dan boleh buat simple event kat sini, termasuklah kalau nak berbuka puasa dan ramai juga pengantin yang datang ke sini untuk bergambar. Dan juga kita sediakan kios, juga jogging track tempat yang kita sediakan juga melibatkan pelbagai komponen semasa yang kita harapkan orang boleh hadir, datang melancong dan rasa selesa lah untuk masa ni. Taman ini unik kerana terletak berhampiran jambatan kereta api tertua di Malaysia yang berusia 100 tahun yang berlatarkan sejarah, mempunyai panorama yang menarik yang mampu memikat pengunjung dari dalam dan luar negara. Taman ini berkonsepkan sejarah warisan juga dapat meningkatkan taraf hidup penduduk setempat sekaligus menjadikan Tanah Merah sebagai salah satu destinasi eko pelancongan di Kelantan. Bagi memajukan lagi kawasan berkenaan, pihak MDTM juga sedang giat menjalankan kerjasama strategik bersama beberapa agensi berkaitan. Rata-rata pengunjung yang hadir begitu teruja melihat keindahan suasana Taman Guillemard View yang sangat cantik dan nirmala.
dulu pernah famous is air terjun. Latar biji, tu je lah. Tapi nowadays bila dah ada tempat ni macam something yang new lah di Tanah Merah ni yang buatkan dia lagi famous. And then saya pun nak ajak lah semua untuk datang ke sini Guimak ni sebab Guimak ni pun baru and then tempat dia cantik, view pun elok, kita boleh nampak landasan kereta api. Kereta api pun ada yang lalu alang sini. Oh, comel. Molek lah sini. Kalau siapa-siapa tak kenal lagi, sila marilah tengok. Berat sebetul. Buat saya ni muka sambil-sambil mari berlain betul macam siapa sini selalu. Sebelum adanya tamu-tamu ni, hotel lah juga sini. Mari kat kereta nak ambil gambar tu ke. Lah ni comel lah. Suasana dia ada goni-goni belakang semua ni kita ambil comel lah. Jadi tempat tarikan lah untuk orang Kelantan mari sini. Kini, usaha sedang digerakkan bagi jambatan yang berusia lebih 100 tahun itu mendapatkan pengiktirafan tapak sejarah warisan dunia Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Pengiktirafan lokasi membolehkan lokasi itu terus berkembang maju, termasuk dapat menjana pendapatan penduduk setempat dengan pertambahan kemasukan pelancong. Pada 21 September lalu, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berkenan menyempurnakan majlis perasmian 100 tahun Jambatan Kereta Api Guillemard sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Muhammad ke-5 yang ke-55. Gimik perasmian majlis yang kilang gemilang itu disaksikan ribuan pengunjung yang hadir. Jambatan kereta api berusia seabad itu mempunyai potensi tersendiri, malah ia juga perlu dipelihara dengan sebaiknya agar ia tetap utuh untuk tetapan generasi akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Selamat Pagi Malaysia.
Belajawan Madani ketiga kekal dengan komitmen meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi. 635 juta ringgit disediakan untuk menambah baik prasarana, mengganti peralatan usang dan sebagainya. UiTM disediakan peruntukan tambahan 20 juta ringgit supaya melahirkan lebih ramai jurutera E&E, memastikan penyertaan Bumi Putra dalam bidang semikonduktor. Okey, itu dia keindahan yang kami bawakan kepada anda sempena dengan SPM 40 tahun. Ini lokasi yang ke-37. Terima kasih kepada Universiti Malaysia Kelantan, dan sekarang kita bersama dengan juara bintang klasik 2023 yang juga merupakan pelajar UMK. Tahun berapa dah, Syam? Saya dah tahun last, tahun 4. Tahun 4. Ambil pengajian apa di sini? Pengajian warisan, kos seni persembahan. Seni persembahan. Memang daripada kecil ke Syam boleh menyanyi ni sebelum ambil kos ni? Sebenarnya daripada kecil saya aktif bersajak dan nasyid. Memang daripada kecil boleh menyanyi lah. Memang dah ada bakat. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Memang dalam family ataupun dalam keluarga ada yang ada darah seni ke? Sebenarnya ayah dan ibu saya suka menyanyi. Jadi saya terikutlah. Okey, sebelum bintang klasik, lepas tu juara bintang klasik 2023 dan selepas bintang klasik, macam mana perjalanan seni Hisham? Alhamdulillah, setelah setahun berlalu, bintang klasik memberikan makna yang terbesar untuk saya apabila RTM memberi peluang dan ruang untuk saya melakukan persembahan melalui hiburan TV dan pelbagai. Setelah setahun, alhamdulillah, inilah hasil daripada bintang klasik. Saya berjaya tingkatkan mutu nyanyian saya dalam persembahan. Okey, sebenarnya kan bukan mudah nak bergelar pelajar dan juga penyanyi. Macam mana Hisham seimbangkan? Jadi apabila saya bergelar pelajar dan bergelar penyanyi dalam satu masa yang sama, ianya amat sukar, tetapi alhamdulillah saya dapat seimbangkan dengan baiklah. Jadi akan terlibat dengan persembahan-persembahan di universiti juga. Betul. Semalam juga persembahan di luar. Ya, betul. Orang kata camar cari makan. Cari makan. Padat, dia punya jadual memang padat, tapi sebagai seorang pelajar dan juga penyanyi, memang itu adalah salah satu kelebihan dan juga kelebihan lah. Okey. Kalau ikutkan pengajian di sini, pengkhususannya majornya dari aspek apa? Lakonan ke nyanyian ke apa? Saya untuk seni persembahan, aspek dia yang majornya iaitu teater dan tarian tradisional. Tapi nyanyian tu memang ada sekali dalam tu ataupun nyanyian lagu-lagu tradisional. Okey, jadi kita masukkan dalam elemen teater tradisional sekali. Mudahlah untuk Hisham adapt dengan apa sahaja yang dipelajari. Jadi saya belajar semua. Tapi genre lain macam mana? Balada, pop rock? Balada, pop rock. Pernah cuba? Pernah cuba. Ada in tak dalam jiwa tu? Ya, betul. Ada rasa dalam jiwa untuk saya cuba sesuatu yang baru selain klasik. Jadi saya cuba untuk menjadi penyanyi yang boleh menyanyikan pelbagai genre. Okey. Nak tanya juga dengan Hisham, mungkinkah ada selepas ini akan keluarkan single sendiri ke atau macam mana? Album ke? Okey, sekarang ini saya berada di semester yang terakhir. Jadi plan saya selepas belajar, saya cuba untuk buat satu lagu. Okey. Jadi alhamdulillah kalau berjaya, kita cuba buat lagi lagu untuk kita tingkatkan lagi lah sebagai penyanyi. Okey. Dan selepas ini Hisham akan bawakan lagu Zuraida. Zuraida. Lagu tu agak popular sekarang. Ya, betul. Lagu lama sebenarnya. Lagu lama. Dinyanyikan balik oleh Hazim. Yes, diberi nafas baru. Dia punya bunyi tu sangat catchy lah. Yes, betul. Antara lagu-lagu lain yang Hisham suka bawa? Lagu Datuk Ahmad Jaid, lagu Iramli, lagu macam dia lagi muda daripada saya, tapi dia punya jiwa lagi lama daripada saya. Lagi lama daripada kita sebenarnya. Itu adalah keunikan yang dibawakan oleh Hisham sendirilah. Hisham, kalau dah bersedia, Zuraida untuk? Belum lagi okey. Sekali selepas ini apakah perancangan untuk kerjaya selepas ini? Selepas grad, selepas ini apa? Selepas grad, saya cubalah untuk cari komposer yang boleh buat lagu untuk saya, lagu-lagu klasik ke, lagu-lagu yang berentak jiwang ke. Jadi saya cuba untuk masuk ke dalam genre-genre yang berbeza untuk saya cubalah
untuk tingkatkan. Okey. Itu adalah kelebihan daripada Hisham sendirilah. Dan kalau diikutkan kita di Kelantan FM sendiri pun, memang Banyak kalau jemput dia ada lah. program memang akan jemput Hisham lah. Suara dia macam ni. Tak boleh nak dipertikaikan lagi. Hisham, apa beza kalau macam pengalaman Hisham sebagai penghibur pernah menyanyi di auditorium di RTM dengan set yang besar berbanding dengan nyanyian yang dinyanyikan ketika Majlis Convocation. Pastinya Hisham antara penyanyi yang dijemput untuk Majlis Convocation. Apa beza yang boleh Hisham sebenarnya di auditorium lebih orang kata lebih padatlah untuk saya menyanyi dengan lebih selesa. Di Convocation pun okey, kita ada soundman yang hebat. Jadi dua-dua sebenarnya tiada beza. Kerana di RTM okey, di Convo pun okey. Itu yang membuatkan Hisham menjadi penyanyi yang lebih versatile. Tapi dalam Malaysia, dalam bidang hiburan, seorang penyanyi dia akan kembangkan lagi bakat dia, sama ada dia akan jadi pelakon. Selepas itu mungkin dia penulis lirik dan juga menggantikan saya di sini bertanya sebagai pengacara. Mungkin ada perancangan ke arah itu untuk kembangkan lagi bakat. Mungkin saya akan cuba ke arah pengacara. Dengar? Boleh ganti Munawar saya, Munawar. Kalau Hisham nak ganti Munawar jadi boleh pengacara. Boleh, tak ada masalah. Kita nampak bakat Hisham ni. Dia versatile. Dia boleh menyanyi, dia boleh menari, dia boleh mengacara. Apa lagi yang tak boleh? Sebenarnya kan itu adalah hint sebenarnya. Mungkinlah dia nak jadi pengacara juga dengan Siapa kita. tahu rezeki manusia kan, kita tak tahu kan. InsyaAllah. Saya nak imbas balik lah 2023 lalu. Juara Bintang Klasik 2023. Sitara Hisham. Masih terngiang lagi tak? Bila pengumuman tu diumumkan sebagai juara. Masih terngiang lagi walaupun dah sampai setahun lebih. Jadi detik itu menjadi kenangan dan memori yang indah lah untuk saya. Tapi waktu tu masih lagi dalam pengajian? Yes, betul. Masa tu saya tahun 3. Saya menjadi saksi. Saya berada di auditorium pada tu. Sebenarnya saya waktu tu penulis skrip Bintang Klasik. Sebab tu saya mengenali Hisham. Sebab sebagai seorang penulis skrip, saya perlu tanya latar belakang dia, hobi dia, kegemaran dia. Semua saya kena tahu. Hafal semua. Alhamdulillah. Jadi kita sangat tahu Hisham merupakan seorang yang sangat rendah diri. Bukan saja bakat besar, tapi satu yang saya selut dengan dia, dia sangat rendah diri. Tapi perjalanan untuk menjadi berdiri dalam industri hiburan di Malaysia sebenarnya lebih panjang. Hisham masih lagi dari segi umur sangat baru. Mungkin nak tempuhi 20 tahun, 30 tahun lagi. Siapa ikon yang Hisham nampak Hisham akan menjadi seperti beliau? Untuk masa sekarang, ikon yang saya cuba terapkan dalam diri saya adalah versatile seperti Allahyarham Tan Sri P.Ramlee lah. Beliau sangat hebat pengarah, menulis lirik, pelakon dan penyanyi. Jadi saya cuba idolakan beliau untuk saya terapkan kepada diri saya sendiri. Kalau penyanyi generasi baru? Generasi baru Hakim Rusli. Hakim Rusli? Itu baru betul lah. Yes, betul. Lebih kurang umur awak je lah Hakim Rusli. Lebih kurang. Tapi dia lebih kepada genre balada. Lebih kepada lagu kecintaan. Yes, betul. Ridwan, nampak tak? Kita orang dah kat sini dah. Kita orang dah tak sabar nak menari ni lagu Zuraida. Tak sabar nak dengar Hisham nyanyi. Dah bersediakan lagu Zuraida? Okey, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan tinggalkan Hisham dengan lagu Zuraida. Sekejap lagi, tapi sekarang ini kita bagi Hisham tarik nafas dulu, bersedia dulu. Sebab kita nak bagi tahu dengan penonton, kita dah sampai ke penghujung siaran. Alhamdulillah, 2 hari cuaca cukup baik untuk menghiasi Selamat Pagi Malaysia. Kita terasa panas, tapi inilah yang terbaik kami berikan kepada anda selama 2 hari. Hari semalam di Tok Bali, hari ini di UMK di Bacong. Ini antara momen yang akan dirindui. Bukan saja kita akan rindu orang-orang kat sini yang baik-baik semuanya, ramah-ramah semuanya, makanannya sedap-sedap belakang. Tapi kita rindu juga list nantilah. InsyaAllah nanti kita akan ke sana pula lah. List kena pergi list. List kena pergi. Dan juga saya akan rindu kali pertama saya pakai baju full sebagai baju nelayan tu lah. Dengan kain semutar dan sebagainya. Betul. Apapun kita nak ucapkan penghargaan tertinggi kepada semua pihak yang menjayakan Selamat Pagi Malaysia di lokasi ke-36 dan juga 37. Kita ucapkan terima kasih kepada orang kampung. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Universiti Malaysia Kelantan. Kita ucapkan terima kasih kepada RTM Kelantan. Dan juga tim penebutan juga kita ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan SPM yang ke-36 dan 37. Bermaksud ada 3 lokasi lagi untuk kita lengkapkan 40 lokasi sempena dengan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Okey, saya Munawar Azmi. Saya DJ Lee. Saya Ridwan Mustafa. Kami tinggalkan anda
Hisham dengan lagu Zuraida. Dengan itu, Silakan. Assalamualaikum. Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran di studio esok. Kami tinggalkan anda dengan Zuraida, Hisham. Terima kasih. Angin berhembus, hujan gerimis. Kali pertama kita bersua, mata bertentang, hati berkata, senyum diukir tanda mesra. Ku renung wajahmu, kau kerling malu. Zuraida namamu, Zuraida duniaku. Lemah dan lembut, sopan berbudi, wajah berseri manis sekali. Zuraida Dewi bunga hati, hari berganti bulan berlalu, mesra di hati beralir rindu. Duhai Zuraida, kini bertemu hati yang rindu sama